Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih, fasal yang kedua, di bawah tajuk mandi ni. Mandi sini maksudnya mandi junub, mandi wajib. Hadis yang ke-12, muka surat 213, muka surat 213. Hadis yang ke-12, an Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balal wa la yadhkur ihtilama. Qala yaghtasil wa 'anil rajul yara annahu qad ihtalam wa lam yajid balala. Qala la ghusla 'alayh. Qalat Salamah ya Rasulullah hal 'ala al-mar'ah tara dhalik ghuslun? Qala na'am. Innan nisa syaqa'iqur rijal. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati kebasahan. Basah ni maknanya basah pada kemaluan lah. Sama ada pada kain yang dia pakai ke, mana ada basah. Basah di sini kenapa basah ni kerana kesan air mani, itu maksudnya. Tetapi tidak mengingati sebarang mimpi. Dia tak ada ingat pula dia mimpi melakukan hubungan itu. Tapi tengok-tengok basah. Mana dia tahu lah. Sebenarnya basah ni tidak semestinya air mani. Kena tengok lah. Sebab itulah termasuk dalam hukum fardu ain, seseorang itu boleh beza. Mesti ada kemahiran membezakan di antara air mazi, wadi dan air mani. Itu termasuk fardu ain. Kalau dia tak boleh bezakan, iaitu akan jadi bermasalah. Lama tengok basah, air ke dia? Dia kena tahulah. Perkara tu pun kita bincang dah sebelum ni sebenarnya. Baik. Bila ditanya begitu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wajib atasnya mandi. Maknanya dia telah kenal pastilah basah tu dengan sebab air mani. Dia telah kenal pasti. Sebab tu Nabi kata wajib atasnya mandi. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang bermimpi. Mimpi ni makna mimpi buat hubungan. Tetapi dia tidak dapati sebarang tanda kebasahan itu. Tak ada berbasah tu. Mana kesan keluar mani daripada kemaluan itu tak ada. Tapi memanglah dia mimpi melakukan hubungan itu. Lagu mana? Nabi kata tidak wajib mandi atasnya. Tidak wajib mandi. Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah wajib ke atas perempuan mandi bila dia melihat pada kemaluan dia tu maknanya ada kesan basah, maknanya air mani lah. Kalau terbukti bahawa yang basah tu adalah air mani, perempuan kena wajib mandi juga ke? Ini pertanyaan Salamah. Maka Nabi menjawab, ya, kena mandi jugalah. Sesungguhnya perempuan itu seumpama lelaki. Ataupun boleh kita terjemah, sesungguhnya perempuan itu hakikatnya sama dengan lelaki. Ataupun syaqa'iq ni dia macam adik-beradik seibu sebapak juga. Syaqiqur rijal. Mana dia ni adik-beradik seibu sebapak dengan lelaki. Serupa kejadian dia tu. Kalau keluar air mani, kena mandilah juga. Tu sama. Baik, cuba tengok 328 tu, nota kaki bawah tu. Sunan At-Tirmizi. Bab hadis yang datang berkenaan orang yang bangun dari tidur lalu melihat kebasahan tetapi tidak teringat bermimpi. Itulah. Sunan Abi Daud ni dia sebut ni, mana hadis ni terdapat dalam
Selain daripada dalam Mishkat ni, dia ada juga dalam Mishkat dia lah. Selain daripada dalam Sunan Tirmizi, ada juga dalam Sunan Abi Daud. Cuma kalau kita perhatikan di sini, ada sedikit perbezaan dari segi tajuk yang dibuat tu. Tapi dari segi makna lebih kurang saja. Lebih kurangnya. Musnad Ahmad, hadis-hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Imam At-Tirmizi mendhaifkan hadis ini. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini dhaif. Hak kita sedar kita baca. Kenapa Imam Tirmizi kata hadis ini dhaif? Kerana ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umari. Syekh Syu'aib Al-Arnaud menghukumkan hadis ini sebagai hasan dengan bantuan yang lain. Kerana dilihat kepada sanad yang lain. Maknanya dia jadi hasan, maknanya lemah lah. Asalnya lemah, betul lah Imam Tirmizi kata. Tapi apa jadi hasan tu? Li ghairihi, kerana sokongan hadis lain. Itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok di sini. Hadis ini menunjukkan bahawa wajib mandi bagi orang-orang yang bangun dari tidur adalah berdasarkan kewujudan air mani pada anggota atau pakaian dia. Bagi orang tidur, tak kira lah sebenarnya tidur masa mana tak kira ni. Umum, tidur malam ke, tidur pagi ke, tidur tengah hari ke, petang, tak kira. Bila bangun tu tengok ada kesan air mani. Kalau kesan air tidak air mani, tak perlu, tidak wajib mandi. Ni makna air mani tu. Kewajipan tersebut sama ada ia sedar mimpi syahwat yang dialami olehnya atau tidak sedar, tak kira lah. Dia mimpi ke tak mimpi, bila keluar air mani tu, tu memang dia kena mandi. Ibnu Qudamah berkata, kami tidak mengetahui sebarang khilaf padanya. Kata Ibnu Qudamah, maknanya bagi Ibnu Qudamah setakat ia tahu, ulama sepakat bila seseorang itu keluar air mani, tidur ke, dalam keadaan sedar ke, dalam keadaan mimpi, tak kira asal tubik saja air mani, tu kena mandi. Ni tak ada khilaf, setakat yang saya tahulah, kata Ibnu Qudamah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain tokoh. Tetapi Ibnu Ruslan berkata, tidak wajib di sisi Imam Syafi'i mandi sehingga seorang itu pasti setelah sedar dari tidur bahawa dia bermimpi melakukan persetubuhan dengan seseorang di dalam tidurnya. Jadi kata Ibnu Ruslan, dia kata di sisi Imam Syafi'i, tapi kalau kita tengok dalam tu kena mandi. Imam Syafi'i kata kena mandi. Asalkan dia keluar air mani, tak kira melalui mimpi ke, melalui, tak kira. Asalkan keluar air mani, mesti mandi. Dia pakai hadis tu al-ma' bil ma', tu air dengan air. Dia pakai tu lah. Nampak tu? Tapi Ibn Ruslan kata gitu. Cuma dia tidak ayat apa kau jadi ke kau qadim, tak apalah. Tapi hak ni tidak pendapat yang dianggap masyhur lah. Umumnya seperti Ibnu Qudamah kata, walaupun dia tak sebut ni siapa ke peringkat ijma', tapi setakat dia tahu memang kena mandi. Dan sebenarnya hak tu dah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Baik, antara kesimpulan di dalam hadis ini ialah, pertama, asas kepada persoalan mandi, wajib mandi atau tidak kepada seseorang yang bangun dari tidur ialah basah, iaitu pasti terdapat air mani sama ada pada anggota ada pakaian. Bukan mimpi yang menjadi asas pada hukum. Mana kalau dia mimpi bersetubuh, tapi tengok tak ada keluar air mani selepas dia bangun tidur, tak wajib mandi. Itu ini hukum hak basic biasa kita tahu semua. Dah ini. Yang kedua, perempuan sama dengan lelaki dari segi hukum ini. Bila sesuatu hukum ditujukan kepada lelaki, maka perempuan juga termasuk di dalam ini, secara umumnya begitu. Kecuali terdapat sesuatu dalil atau bukti yang menunjukkan bahawa hukum tersebut hanya khusus kepada lelaki. Kena ada dalil gitu baru boleh kita pakai khusus untuk lelaki. Kalau secara umum gitu Nabi sebut, dia terpakai untuk lelaki dan juga perempuan. Baik, seterusnya hadis yang ke-13, Ana Aisyah qalat idza jawazal khitana faqad wajaba al-ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, bila khitan melepasi khitan, maka wajiblah mandi. Saya sendiri melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mandi. Maknanya ini bahasa kiasa lah. Al-khitan idza jawaza ni mana melepasi. Dia jawaza ni, kalau kita jawaza ni, kalau kita nak terjemah, misalnya contohlah, misalnya orang yang meniti atas jambatan tu, dia melepasi sana tu, dia panggil jawaza.
Zahir. Ni Zahir tak sabit mimpi ni hari ni. Maknanya keluar air ke tak keluar air tak kira. Apabila berlaku persetubuhan, keluar air ke tak keluar air tak kira. Ni hadis ni. Asalkan setubuh saja. Maknanya bila ada kan, tak berlaku, mesti ada berlaku seorang itu bersetubuh, tiba-tiba tak keluar air mani. Selesai dalam keadaan tidak keluar air mani. Tetap kena mandi. Hadis ni, jawazal khitanu al-khitana. Saya ingat disebut ni jawaz ni sebab ingat hadis ni. Hadis ni dia panggil hadis bitaqah. Dia ada juga hadis bitaqah dia. Kononnya lah. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali tak kata pun dia menipu atas nama Sayyidina Ali. Dia kata man kataba alaihi apa ni? Fa alaihi al-jawaz. Jawaz juga. Mana sesiapa yang Sayyidina Ali cok kak dia tu, ni kak nak masuk syurga. Dia panggil hadis bitaqah. Man kataba aliyun al-jawaza, sesiapa yang fa alaihi al-jawaz gitu. Sesiapa yang Sayyidina Ali cok atas tu dia, al-jawaz ni maknanya lepas. Supaya cok pasport tu kan. Bila Sayyidina Ali cok, maka dia akan dapat melepasi titian sirat dan dia boleh masuk syurga sebab malaikat akan tengok cok tu Sayyidina Ali tu. Dia panggil hadis bitaqah tu. Dalam kitab Syiah lah. Dia guna jawaz tu. Jawaz ni mana lepas kali sana. Itu makna jawaz. Hak ni pun maknanya kemaluan tu bukan letak di luar sampai melepasi hak dia. Mana masuk ke dalam. Itu minta maaf lah saya nak sebut dari sudut bahasa. Nabi guna gitu. Jadi apa yang diterjemah oleh Ustaz Nasir ni memang betul lah. Bila khitan melepasi khitan. Maknanya kemaluan lelaki tu melepasi. Mana masuk ke dalam kemaluan perempuan. Kalau dalam kitab fiqh dia buat perincian, lepas tu kadar mana? Kadar hasyafah dia panggil. Sekadar kita kata kepala zakat. Siapa hak tu, maka wajib mandi lah. Tak kira keluar air mani ke tidak. Jadi Aisyah sebut, dia kata, saya sendiri, dia kena sebut lah. Sebab ini bab hukum. Kita tak sebut ni. Kalau kita mengajar pun, kita tak sebut gini. Mau mengajar tengok Rasulullah buat ayat, aku pun nak ayat juga. Dia pun mengajar, dia kata ustaz buat gitu juga. Tak payah ayat tu. Tu orang panggil gong tu. Hak ni Nabi ni kena ayat. Aisyah ni ayat. Sebab nak ayatnya hak ni bukan teori, praktik hak ni. Hak dia ada amal pun. Setiap orang ni akan berlaku bila dia bersetubuh, maknanya kita berlaku persetubuhan tapi tak keluar air mani. Aku nak mandi. Aku pun pernah berlaku gitu dengan Nabi. Aku mandi. Tu dia nak ayatnya. Lepas tu kita kata, tak malu kau orang ayat ni. Ada ni hadis-hadis ni orang panggil bab ta'lim, bab mengajar. Bukan bab buat laba ni. Bab mengajar. Baik, perbahasan tentang hukum ni kita bincang dah sebelum ni. Baik, kita pergi kepada hadis ke-14. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tahta kulli sya'rah janabah. Farsilus sya'ra wa ankul bashar. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, di bawah setiap bulu ada junub. Oleh itu basuhlah bulu dan bersihkanlah kulit. Maksudnya apa dia? Maknanya kita tahu dah mani wajib ni semua ulama terima dia kena rata air tu. Hak tu hak basicnya niat dan juga kena ratakan air. Itu basic dia. Okey, baik. Kemudian, hak ni dia macam perincian. Jadi kena rata tu, setara mana nak rata tu? Sebab ada setengah orang kan, setengah-setengah bangsa, setengah orang tu bulu tebal. Sama ada bulu pada kemaluan ke, bulu pada ni jambai ke, ataupun rambut jenis tebal. Setengah-setengah orang negro tu, kita tengok rambut dah tebal, khotak wak pula. Ja'dul qatat. Orang Kelantan kata, jenis rambut khotak bahasa Arab tu kira-kiranya. Dia panggil ja'dul qatak. Rambut kerinting sampai bulat-bulat gitu. Kerinting semua lah. Qatak lah kata panggil qatak tu. Dia qatak. Ja'dul qatak, rambut tu kerinting sampai jadi macam putih-putih gitu. Maknanya kalau tebal hak tu, tu dia kena ratakan. Hak itulah Nabi suruh buat takhlil tu. Masuk. Mana kalau katakanlah bulu kemaluan tu tak cukup, dia kena mubalarah sedikit di situ biar pasti kena air sampai ke kulit dan umbi rambut. Itu maksudnya. Maknanya kalau di bahagian bulu tu kita mubalarah sedikit di situ.
Nabi ajar siapa gitu. Apa tu? Takut tak sah. Takut tak sah. Sebab itulah mana-mana kitab pun sebut sebenarnya. Dia mandi junub ni walaupun tidak wajib tetapi termasuk dalam sifat mandi junub Nabi adalah gosok. Ulang kali gosok. Khususnya tempat-tempat sulit, tempat-tempat akhir. Yalah kalau setengah orang kita kata mungkin tubuh dia besar berlepak. Tu dia kena usahalah supaya dia pastikan rata dia dengan gosok. Kalau bulu kau buat ulai-ulai buat begitu, kita kata tak, dengan masuk jari-jari, itu yang dimaksudkan di sini. Makna orang panggil ad-dalk ni makna gosok. Ad-dalk ni gini, ad-dalk ni kita letak tangan, kita buat gitu, ulai-ulai gitu, dan ada air tengah tu, dia kena ada air, lepas tu buat gitu. Kalau masaha ni maknanya kalau air tu sikit benar kita buat gitu, tu masaha. Selagi masa ni setuh gitu ya, tu masa. Kalau kita gerak gitu dia panggil masaha. Kalau ada air tu banyak sampai titik kita bergosok tu dia panggil dalk. Hak ni kena dalk. Kena dalk. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa junub merangkumi keseluruhan tubuh yang biasanya merupakan tempat tumbuh bulu. Kerana itu Nabi SAW susuli dengan perintah supaya membasuh keseluruhan kulit. Sebab bulu ni kan duduk di kulit. Jadi kena pasti makna bulu pun kena rata, makna kulit pun kena rata. Ia disokong dengan amalan Nabi SAW. Ni hadis qauli disokong oleh hadis fi'li. Yang mana Nabi sendiri meratakan air ke seluruh tubuhnya bila mandi junub. Bila mandi junub. Sebab Aisyah kata kami buat gitu. Mana kami gosok. Mungkin dia mandi sekali dengan Nabi. Mandi sekali dengan Nabi. Jadi dia tengoklah. Aisyah tu dia tengok masa dia mandi dengan Nabi. Nabi buat lagu. Itulah dia sampai kepada umat. Lepas tu kalau dia tak royak, siapa dia nak royak ni? Kalau orang lain royak, masalah besar. Dia kena bini nak royak bagi lagu ni. Maknanya peranan sahabiah, peranan sahabat perempuan, isteri Nabi ni, dia menjadi sumber juga di segi ambilan fiqh itu, ambilan hukum itu. Sebab tu orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh royak, nak royak bagi dia. Dia ni sebab dia jadi hukum. Boleh pahala besar pula dia royak tu. Antara petunjuk hadis ini ialah wajib membuka atau melonggarkan semua yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Malah kalau seorang tu mandi, katalah nak mandi sungai tu dah, dia pakai baju dengan ikat pinggir pun, dia kena pastikan siapa, dia kena pelonggar. Segosok-gosok takut jadi lama duduk lekat itu, tak sampai situ. Bimbang takut jadi lagu tu. Hak ni lah timbul isu kalau sanggur, orang perempuan ada sanggur tu, ataupun dia ikat rambut tu, dia sebenarnya asalnya tak payah buka sanggur tu. Tapi kalau dia tak yakin air siapa, kerana apa dia jadi ketak sangat, rambut dia tebal sangat, dia tak yakin siapa, tu molek buka pula. Asalnya tak payah buka. Kayak kita jumpa dah hadis tu. Luk semua. Kena luk semua. Siapa dia? Susah apa kaki tu. Buat menyusah dah lah. Kalau ada. Bukan boleh kira. Dia minat kita. Tak lah. Luk. Biar kata. Sipu-sipu buhal beladi. Biar meyakinkan. Tak boleh. Dia kena kata. Jadi, antara petunjuk hadis ini adalah wajib membuka atau melonggarkan semua yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Ia merangkumi pakaian, perhiasan, sesuatu yang dibentuk seperti simpulan rambut. Ni. Jika dianggap menghalang air dan seumpamanya. Kena buka. Kalau kita tak yakin, boleh sampai. Maknanya kena rata. Sebab tadi rambut panjang sampai kaki dia. Memang rata. Hak tu tidak payah sebab kita mandi. Dia akan mengalir. Cuma kita buat lalu kita nak suruh pasti. Lebih meyakinkan. Hukum ini merangkumi lelaki dan perempuan kecuali berkaitan simpulan rambut seperti yang telah dibincangkan. Dulu kan kita bincang khilaf ulama kan. Kalau tak yakin sampai, kena bukalah simpulan tu. Sebab tu orang yang perempuan yang rambut dia tidak lebat, kan Nabi kata ramah-ramah gitu, tak apa dah. Kita basah air ramah-ramah. Tapi kalau dia punya ketat sangat, dia punya simpulan tu, dan rambut dia pun lebat, dan dia pun jadi was-was pula, baik buka. Tapi asalnya tak perlu buka pun. Tak perlu buka pun. Baik, hadis yang ke-15, an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Man taraka mawdi'a sya'rah min janabah lam yaghsilha fu'ila biha kadza wa kadza minan nar. Qala Aliun famin thamma adaitu ra'si thalatha wa kana yajuzzu sya'rah. Daripada Ali radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan tempat satu bulu ketika mandi junub yang dia tidak basuh, mana dengan kecuaian dia. Ada satu bulu yang tak kata tadi soalan tadi. Ya. Kalau ada satu bulu yang tak kata kerana kecuaian maksudnya. Tidak buat seperti Nabi suruh. Ni kalau kita buat dah tiba-tiba ada dalam keadaan kita tak sedar. Tu Tuhan tak kira tu. Buat habis dah rambut panjang pulau basah. Tapi ada lagi kita pun tak tahu. Tak kira tu. Ni maknanya seseorang yang tidak bercermat semasa mandi junub menyebabkan ada satu bulu yang tak kata. Dilakukan begini-begini daripada neraka. Maknanya seolah-olahnya orang itu akan dihumbai dari neraka. Bahkan begini-begini diazab dari neraka. Tak rayak betul macam mana tu. Ali radhiyallahu anhu berkata, kerana itu saya memusuhi rambut saya. Tu sebanyak 3 kali. Dia sering menggunting rambut. Mana saya Ali ni kisah ni dia kerak pendek semua rambut. Tu maksud dia, tu bermusuh tu. Saya jadi takut pada musuh akhir sekali seperti musuh lah. Saya akan hapuskan dia. Kerak semua. Tak boleh lepas. Panjang sikit kerak lalu. Apa tu? Takut tak sampai. Lebih mudah nak mandi junub. Sebab sahabat ni boleh katakan rambut panjang. Nabi pun rambut panjang. Tapi panjang pun kalau dalam riwayat Syama'il tu mencecah bau gitu. Ya, tidak pakai kata belakang. Tidak pakai kata belakang. Orang perempuan tu tidak. Begitulah. Jadi makna bermusuh tu maknanya dia guting lah. Sebab apa tu? Ni lah bimbang, takut tak sampai. Gitu. Bawah tu boleh tengok sendiri lah. Boleh tengok sendiri bawah tu. Syekh Arnaud kata hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Baik. Kita kata dah tahu dah dhaif. Buat mari buat ke dia. Dak nak ayatnya dhaif hak ni. Cuba tengoklah di sini dia ada buat ni. Dia gini. Kalau tidak pakai hadis ni pun, dalam bab kena rata air ke rambut ni tak tengok hadis ni pun ada dah hadis lain. Cuma hadis ni dia bukan nak ayat. Maknanya ulama tidak letak hadis ni sebagai asas hukum, tidak. Cuma hak ni nak ayat amalan sahabat. Hak tu yang disebut. Kalau asas hukum tak boleh. Hadis tak boleh. Asas hukum fiqh tak boleh. Kalau tak baik. Maksud tempat satu bulu ialah kulit. Sebab dia kata tempat satu bulu. Dia sebenarnya sama ada bulu ke ataupun kulit tu tempat bulu tu, tak kira lah. Atau tempat yang boleh ditumbuhi bulu atau kulit sebesar sehelai bulu, tak kira lah. Maknanya yang paling minima tu. Saiz yang minima. Tu. Jadi hadis ini memberikan peringatan supaya bersungguh-sungguh, hak nak sebut mubalarah tadi, dalam bersuci, khususnya bab junub ini. Kecuaian dalam bersuci akan menyebabkan amalan-amalan yang disyaratkan taharah padanya akan ditolak oleh Allah. Kan ada setengah-setengah amalan syarat nak buat dia mesti taharah, mesti ada air semaya, mesti dalam keadaan suci. Tak akan jadilah. Amalan itu bukan tidak sah. Kalau batal ni lain, ni tidak sah. Tidak sah ni maknanya tak jadi daripada mula lagi. Kalau batal ni jadi perkara awal. Selepas tu rasa. Tu dia panggil batal. Kalau tidak sah ni awal lagi tak jadi. Ni kalau mana-mana ibadat yang disyaratkan kena bersuci dalam keadaan bertaharah. Nanyalah kalau lepas ni. Buat tugas tiba-tiba tak sah pula. Sebab tu kena berhati-hati. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ni bila mendengar ancaman ini terus mengambil keputusan untuk sentiasa berambut pendek. Tu maksud dia memusuhi dengan rambut dia. Tak boleh lepas panjang. Kerak lalu. Tujuannya ialah untuk memastikan air ketika bersuci itu tidak terhalang untuk sampai ke kulit itu, untuk memudahkan dan meyakinkan dia. Hadis ini walaupun dhaif namun dia boleh digunakan sebagai ancaman, peringatan supaya mengambil sikap berhati-hati ketika mandi junub atau wuduk selagi tidak membawa pada waswas. Itulah saya sebut tadi, dia bukan jadi asas hukum. Ini ingat tu Kita kata apa mari muka dhaif. Dia bukan untuk nak asah hukum atas ni. Dah. Hak asah hukum hadis lain kita bincang dah tu. Baik, hadis ke-16 Hadis ke-16
An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddau ba'da al-ghusl. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak berwuduk selepas mandi. Selepas mandi dia berwuduk pada permulaan mandi. Kalau kita bicara dah lah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menunjukkan kaifiat mandi tanpa berwuduk di akhirnya. Hak Nabi berwuduk di awal. Lalu menisbahkan perbuatan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebut gini-gini, lepas tu kata Nabi. Lepas tu baru dia sebut Nabi kata. Mula-mula dia rakyat. Dia sendiri tak buat gitu. Mana lepas mandi junub tu ambil wuduk, dia tak buat. Lepas tu dia nisbahkan perbuatan kepada Nabi. Cuba kita tengok apa kata dia. An Syu'bah qala inna Ibn Abbas kana idza ightasal min al-janabah yufrighu bi yadihi al-yumna ala yadihi al-yusra sab'a mirar. ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك هذه كنا baca gitu فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. Daripada Syu'bah katanya, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu an bila mandi junub dia akan menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri sebanyak 7 kali. Kemudian beliau membasuh kemaluannya, lalu dia terlupa beberapa kali yang dia telah tuangkan. Beliau pun bertanya kepadaku, dia pun tanya kepada aku. Jadi saya jawablah, saya pun tak tahu. Dia pun kata, apalah kamu ini? Apakah yang menegahmu dari mengetahuinya? Apa tak tahu tu? Tak ngaji kau? Masalahlah begitulah. Kemudian beliau berwuduk sebagaimana wuduknya untuk sembahyang. Setelah itu beliau mencurahkan air ke kulitnya dan kemudian berkata, demikian haruslah bersuci. Maknanya ambil wuduk tu bukan di ujung, di awal. Sepoh kita bicara sebelum ni. Mana tak ada tu. Kira-kiranya gitulah. Setakat dia tahu ni tak ada. Nabi lepas ambil mandi junub, lepas tu ambil wuduk pula. Baik. Terdapat riwayat yang lain berkenaan dengannya seperti an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil wudu' ba'da al-ghusl faqala wa ayyu wudu'in a'ammu min al-ghusl. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wuduk selepas mandi, lalu baginda menjawab, wuduk apakah yang lebih luas daripada mandi? Maknanya mandi tu wuduk dah. Apa nak ambil wuduk selepas tu? Hak ambil wuduk sebelum tu memang ada hadis sebut hak tu kerana dalam proses mandi. Wuduk agak dia lagi lepas mandi sebab mandi junub tu lebih umum, lebih besar daripada wuduk tu. Hak tu maksud dianya. Kita pun sebut hadas kecil, hadas besar. Dah terangkat hadas besar, masuk dengan kecil-kecil je lah. Moga hadas besar dia lebih umum. Mandi junub tu. Jadi hak isu ambil wuduk sebagai permulaan junub itu, tu hal lain. Hak tu hak bolehnya. Hak tu menjadi kebiasaan Nabi. Baik. Kau tak yakin, tak boleh, tak sah nak yakin. Enggak tak jadi ambil wuduk. Baik, tak yakin tu tak yakin rata lah. Mana tempat tak yakin? Hak dia gini dah, dia gini. Hak tu lah, sebab tu lah memang ada sebut mana hak tu dikira bazir tu. Dah mandi junub kan sini pun sebut a'ammu minal ghusl. Mana ada wuduk lebih besar daripada mandi junub? Tak ada. Mandi junub tu lebih besar. Jadi maknanya kalau buat juga tu tak ada faedah, tak ada keperluan ambil wuduk selepas mandi junub sebab mandi tu dia lebih besar dah daripada itu. Tu sah. Yang keduanya kalau ambil juga anak tak nampaklah dosa tu. Dia nak ambil juga. Dia buat kahda dia. Dia nak ambil juga. Tapi tak perlu. Bila kata tak perlu, paling tidak bagi anak bila tak perlu ni jadi makruh bazir lah. Dia banyak ke setengah, bukan seorang. Ada beberapa ulama kata awak ada wuduk dah, awak ambil wuduk pula, setengah ulama kata makruh. Tapi setengah kata molek lah. Tetapi ada setengah ulama kata kalau ambil wuduk dalam keadaan awak telah ada wuduk, awak molek awak buat sekarang basuh pun sekali tak apa. Apa tak suwi bazir air.
Ada yang kata begitu. Tapi ramai yang kata sunat. Hal tu pendapat jumhur. Sunat. Wuduk tu wuduk sunat. Boleh pahala. Sebab tak ni, tak ada faedah. Kalau dia tak kata, dia kena mandi mula. Kena tamu. Bukan ambil wuduk. Gitulah. Baik, seterusnya. Di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, jawapan yang sama diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Alqamah. Antara pandangan salaf yang lain. Ani Sya'bi annahu kana la yara wudu' fil minal janabah. Daripada Asy-Sya'bi, ni tokoh salah ni, bukan di kalangan sahabat ni, di kalangan mana tabi'i. Daripada Sya'bi bahawa dia tidak berpendapat kena berwudu selepas mandi junub tu. Dia tak berpendapat sebab tak ada keperluan. Moga kita sudah bertaharah dah. Bila kita sempurna janabah, sempurna mandi tu kita sudah bertaharah, ambil wudu apa dia lagi. Dan riwayat qala rajulun minal hayy li ibn Umar inni atawadda ba'da al-us qala laqad ta'ammaqta. Ada seseorang dia kata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya saya berwuduk selepas mandi. Ibnu Umar kata melampau mu. Ibnu Umar kata melampau doa. Tak ngawah orang. Gitu. Begitu juga pandangan Sa'id bin Jubair. An Mu'adz bin al-Ala an Sa'id bin Jubair qala sa'altuhu 'anil wudu' ba'da al-ghusl min al-jamah fakarihahu. Saya sebut tadi. Daripada Mu'adz bin al-Ala, daripada Sa'id bin Jubair, Mu'adz berkata, saya bertanyakan Sa'id bin Jubair tentang wudu selepas mandi junub. Lantas dia menjelaskan bahawa dia tidak menyukainya. Boleh kita terjemah fakarihahu, maknanya dia menganggap makruh. Boleh juga terjemah gitu. Tidak disukai makna dosa kecil benar tu. Hak tu boleh hilang dengan wudu, boleh hilang gitu. Sebab makruh ni dosa, tapi kecil benar dosa tu. Itu makna makruh. Sebab tu dia tak perlu bertaubat khusus. Dia hanya hilang dengan amalan. Hadis-hadis dan asar-asar di atas menunjukkan bahawa tidak perlu berwudu selepas mandi junub. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendahulukan wudu sebelum mandi junub. Setengah ulama berpendapat wudu sudah terkandung dalam mandi junub kerana selesai hadas kecil. Ketika mana hadas besar telah selesai disebabkan air sampai ke seluruh anggota. Bila sudah terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Itu maksudnya. Orang yang tidak mewajibkan wudu ketika mandi junub menjadikan pandang ini sebagai illatnya. Ini antara illat. Mana tidak sekarang baru ni kita jumpa dah ada, tapi pendapat tu pendapat yang bukan jumhur. Jumhur kata ambil wudu sebelum mandi junub ataupun pemula mandi junub dengan kita ambil wudu ke sunat. Jumhur kata. Tapi ada yang kata wajib. Jadi bagi ulama yang kata tidak wajib berwudu ketika mandi junub, dia ambil hal ni. Ilat dia kerana telah terangkat. Sebenarnya hakikatnya hadas besar tu. Kalau kita panggil mandi junub tu, dia bukan terangkat dengan ambil air semaya di awal tu. Misalnya kita adalah keadaan berhadas, tiba-tiba pergi ambil wudu. Patut tak mandi, ambil wudu saja. Tak boleh. Dia bukan kerana hal tu. Sebab tu ulama kata ambil wudu sebelum junub itu sebahagian mandi wajib sahaja. Dia tidak memadai dengan hal tu. Menunaikan sembahyang, pendapat yang muktamad ialah yang pertama, iaitu wudu tu sebelum mandi. Inilah pendapat yang muktamad. Menunaikan sembahyang selepas mandi wajib dan sebelum hadas tanpa wudu yang baru termasuk perkara yang disepakati. Boleh. Makna lepas mandi wajib dia pun sembahyang. Maknanya tak ambil wudu lah. Itu sepakat. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sudah terangkat hadas kecil. Baik. Tiada perselisihan di kalangan ulama tentangnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu al-Arabi di dalam Syarah Tirmizi. Imam Asy-Syaukani mengemukakan beberapa riwayat yang lain dan pandangan ulama tentangnya dengan katanya. Diriwayatkan daripada Hudzaifah bahawa dia berkata, apakah tidak memadai untuk seseorang kamu membasuh dari kepala ke kaki sehingga dia ingin berwuduk lagi? Kasar sikit bahasa dia. Kalau ana sebut Kelantan, mu mandi siapa hujung rambut siapa hujung kaki tu tak cukup lagi, kau siapa nak wuduk lagi lepas tu. Tu maksud dia ni. Ni bahasa ngepek ni. Bahasa ngepek. Tak ada lagi dengan mandi tu, nak ambil wuduk lagi lepas tu. Hak selepas ni, hak selepas.
Diriwayatkan sedemikian daripada segolongan sahabat dan generasi selepas mereka. Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, ulama tidak berselisih pendapat bahawa wuduk sudah terangkum dalam mandi junub. Niat bersuci kerana junub sudah membersihkan hadas kerana amalan yang terhalang. Kerana junub lebih banyak, lebih besar, lebih banyak berbanding amalan yang tertegah kerana hadas. Tu kan? Dia hadah-hadah ni maknanya kita kata hak kecil lah. Hak kecil. Baru ni kan kita bincang dah. Ni perbincangan ulama. Ni anak-anak sebut ni, yalah kita tak terima pendapat ni pun tak apa. Cuma nak ayat dalam agama kita ni, ulama-ulama tu dia beza. Contohnya kita kata kita, lelaki ke perempuan ke, dalam keadaan berhadah, boleh ke tak nak menanggung Quran? Kita ni bukan berjunub, hadah kecil. Perempuan pun bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan kita kata dalam keadaan hadah kecil, bukan berjunub. Maknanya kalau dia ambil asmaya boleh kira sesar, tapi katalah dia tak ambil, orang panggil hadah kecil. Hak ni lebih hebat lagi dia punya khilaf. Ulama kata lagi boleh lah kalau dia nak baca Quran. Bagi pendapat yang kata boleh. Tetapi ambil wuduk tu, hak tu memang kata hak tu afdalnya. Tu. Dia banyaklah dalam setengah-setengah kitab ni. Anak tak baca sendiri ni, guru anak sebut. Nak ayatnya dalam mazhab Syafi'i ni. Mana kalau kita tidak ada wuduk lah. Tidak ada wuduk. Mana kalau nak bawa Quran juga, kita letak lidi dalam Quran. Bawa Quran tapi niat bawa lidi. Tak kalau lucu tu. Ada sebut oleh kitab tu. Tak pelik tu. Dah lah, tak apalah, kita bukan nak merendahkan mana. Tapi nak ayatnya, perbincangan gini, bila ulama yang tidak sependapat, dia tengok, dia kata, hak ni helah ni. Tak boleh jadi asah dalam nak menentukan hukum lagu ni. Letak lidi, dah tentu dah membawa Quran. Letak lidi jadi, ada disebut dalam kitab. Nak ayatnya taksir juga kata boleh tu. Kalau nak kata boleh juga, letak lidi. Niat bawa lidi. Padahal tu bawa Quran. Misalnya Quran, dia letak lidi sebatas. Dia bawa. Orang tanya bawa ke apa tu? Lidi. Bawa lidi lalu lah. Kalau nak bawa lidi, apa tu sabit yang Quran. Nak ayatnya kadang-kadang siapa gitu nak mempertahankan pendapat tu. Perlu ke siapa situ? Kalau tanya anak kata, tak ayah lagi tu. Bawa pergi lah. Kalau ada keperluan, kita pun tidak suruh bermudah-mudah. Anak nak baca Quran, ambil air semaya. Walaupun kita terima pendapat tu boleh. Misalnya kita tengok Quran ada telata, nak ambil wuduk dulu, bawa lalu letak atas meja tu. Biar nak ambil wuduk dulu, nak letak atas meja. Tak perlu, apa akal lalu? Itu ya. Ulama hak kata boleh baca Quran dalam keadaan kita kata junub, dalam keadaan tak ada sembahyang. Hak tu dia kata harus ya. Tak ada dia kata afdal. Tak ada. Tak usah cari lagi, kita tak ada. Nak kata afdal. Lebih afdal. Nak kata afdal tu. Nak kata afdal tu sebab kalau dalam Syekh Ethiopi sebut tu, dia kata hak ulama kata boleh. Sebenarnya boleh, tapi kalau nak kira sikit afdal, malah ada wuduk lah. Tu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat terpencil hak itu tu, wallahu a'lam lah. Tapi kalau dalam anda tengok dalam syarah, Ethiopi tidak mari mandi. Berbeza dengan haid. Sebab haid ni dia ada waktu dia. Jadi iyalah kukuk mana pun kita kata, kalau perempuan haid ni, kedudukan ulama dalam menentukan boleh ke tak baca Quran, lebih untuk dia lagi daripada orang junub tu. Sebab junub ni kita kata, dia boleh sesah lalu dengan mandi. Hak kita sebut dah sebelum ni. Isu dia sekarang ni hak hadah kecil lagu mana. Ada khilaf juga. Dari segi keharusan tu. Keharusan tu. Ana tidak nafikan ada. Tapi dalam kitab tu pun dia tidak sebut, dia kata ada kata, maknanya dalam keadaan tertentu misalnya sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Tapi kita nak ambil kira pendapat, nak cari debu pun tak ada. Nak ambil wuduk pun tak ada. Air pun tak ada, debu pun tak ada. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini dia tak boleh kita nak lak-lak dinding. Nak tepuk dinding. Jadi lagu mana nak baca Quran dalam keadaan tu. Misalnya dalam keadaan tu. Dia kata boleh baca. Sebab itu bukan keadaan biasa. Jadi kalau kita perhati kepada ulama tu, mana bab baca Quran ni dalam keadaan orang tu haid, orang tu junub, orang dalam keadaan hadah kecil, memang hak tu berlaku khilaf yang besar dalam khilaf di kalangan ulama. Tu. Jadi kena ambil perhatian juga sebab kalau tempat kita ni kan, nak tahulah.
Masa anak belajar dulu pun, kadang-kadang dia layar tu dalam keadaan orang berhadas kecil tu, supaya perempuan haid lah. Supaya berjunuk lah. Tak boleh. Setuh Quran pun tak boleh. Tetapi kalau ambil terjemah, tak apa pula. Ataupun orang pensyarah tu lebih banyak daripada teks asal, teks Quran. Tak apa pula. Jadi benda-benda gitu mengikut setengah ulama dia kata tidak konsisten. Tidak dinafikan. Tidak dinafikan bahawa kalau kalau kita nak kira mana lebih baik, tu kita tak nafilah. Kena ada wuduk lebih molek. Cuma nak ayat ni haruh saja. Ya. Lagu mana? Tak payah dah. Dia mandi junub sesang tu dah. Dia? Sama ya mandi junub. Dia tu dalam kategori mandi junub lagi tu. Dia gini Dia istilah junub janabah ni dia luah. Istilah bila kita sebut janabah junub dia lebih luah. Ada kadang junub seperti kata haid ni hakikat junub juga, cuma dia tidak serupa dengan junub orang tidak haid. Misalnya kata junub kerana keluar air mani kerana bersetubuh. Junub juga. Sebab tu dia panggil mani junub juga. Sebab tu kalau kita mani junub kerana haid. Maknanya selepas kering darah haid. Mandi junub. Junub ni makna junub ni satu istilah mana mandi junub, mandi angkat hadas besar. Cumanya sebab tu beza. Hak ni kerana haid. Hak ni kerana kering, kita kata darah wiladah tu, kita panggil nifas tu. Kalau mengikut ulama darah wiladah hak tubik masa mula-mula melahirkan anak tu. Bermula di situ, lepas tu dia berterusan tu dia panggil nifas. Baik. Jadi kita kata kalau haid saat ni, dia kukuk mana dia tak boleh bersuci dah. Sebab darah tu dia akan keluar dalam tempoh dia. Tapi kalau kita kata junub dengan sebab dia bersetubuh, dengan sebab dia mimpi sampai keluar air mani, hak tu dia boleh tathhir selalu dengan mandi. Sebab itulah ulama kata hukum dia lebih berat. Hak perempuan kata ulama yang kata perempuan boleh baca Quran tu, dia lebih kepada hak haid tu. Sebab dia tak boleh mandi dalam tempoh tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kira tak boleh semua tu. Tak boleh semua tu. Cumanya bagi orang yang dia gini kalau dalam mazhab Syafi'i ni ana ambil secara umum lah. Memang asalnya dia kata tak boleh nak baca, tak boleh nak baca. Tapi kan sebenarnya longgar. Setengah kata tak boleh tu tak boleh makna tak boleh pahala. Macam-macam lu pendapat tu pula. Mana tak dosa kalau baca cuma tak boleh pahala. Lepas tu kalau nak bawa gini, bawa tu berat sikit. Setengah kata makruh, setengah kata haram. Ada pendapat tu. Cumanya tidak seperti mana orang yang hadas besar. Hadas besar ditekankan lagi. Sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab dia kata, nampak tidak konsisten tu cara tu. Ada boleh, ada tak boleh, gini-gini. Jadi malah tidak konsisten. Ana sebut tu nak supaya hadis-hadirat boleh nampak jangan terlalu ketat sangat sehingga jadi pertikaian, tuduhan pada orang-orang yang pegang pendapat yang berbeza. Dan kita nak pegang pendapat hak tak boleh. Cuma kalau dalam keadaan hadas kecil memang longgar lah. Kita kena terima tu. Kena longgar. Tetapi kena ingat ada juga ulama kata baca Quran walaupun tak ada wuduk memang boleh pahala, ada. Jangan kita kata tak ada langsung tu. Ada. Cuma tidak lebih afdal. Tetapi kalau tempat kita ni wallahu alam lah, setakat anak belajar daripada sekolah Arab apa tu, dia lebih pegang kepada tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Baca Quran dalam keadaan tidak ada wuduk, tak boleh pahala. Tapi ada ulama kata boleh. Boleh cuma tidak afdal. Tetap boleh pahala. Tu khilaf pula lah situ. Cumanya kita gini, anak sebut perlu juga kita tahu ni walaupun kita nak bincang gitu, hak Nabi amalnya mana? Hak menjadi amalan Nabi. Nabi ni dalam riwayat nak bui salah pun dia ada wuduk. Jadi lebih baik amal tu lah. Kalau nak afdal lah, nak afdal. Gitu kan. Baik, seterusnya saya ambil sedikit lagi. Bawah tu dia ada buat. Tak apalah. Imam Syaukani mengemukakan riwayat yang lain dan pandangan ulama tentangnya dengan kata dia tadi juga lah.
ambil bawah lagi tu. Abu Bakar Ibn Arabi berkata, ulama tidak bersih pendapat bahawa wuduk sudah terangkum dalam mandi. Niat bersuci kerana junub sudah membersihkan hadas. Kerana amalan yang terhalang kerana junub lebih banyak berbanding amalan yang tertegah kerana hadas. Sebab kalau nak kira hadas ni, yang terhalang dengan hadas. Makna bila kita hadas ni, kena ingatlah hadas ni bukan hadas kecil maksud hadas ni. Jadi amalan-amalan yang terhalang dengan sebab hadas kecil ni, kalau nak dia tidaklah sebanyak amalan tu terhalang dengan sebab seorang berjunub. Dalam keadaan kita berhadas besar, banyak tak boleh buat. Tapi kalau hadas kecil, tidak sebanyak. Tu halangnya. Itu maksud dia je. Baik. Justru itu yang sedikit sudah terangkum dalam niat yang banyak dan memadai niat yang lebih banyak untuknya. Ibnu Sayyidun Nas berkata, sesungguhnya Daud Az-Zahiri mewajibkan wuduk ketika mandi junub. Ni yang kata tadi tu. Pendapat agak tak banyak. Misalnya Daud Zahiri, dia kata wajib. Sebab dia kata Nabi buat. Sebab dia kata guna kana tu. Kana ni dia terjemah kebiasaan. Buat semua lah maksudnya. Tak tinggal. Dia kira gitu. Zahir Nas tu. Dia kata wajib. Ambil wuduk dulu. Lepas tu mandi junub. Memulakan dengan wuduk. Dia kata wajib. Tapi jumhur ulama kata sunat saja. Kalau dia kata bukan selepas tu tak ada. Baik. Sebaliknya dengan maksud mesti dilakukan wuduk ketika mandi ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi Imam Nawawi, dia nukil Daud Zahiri, dia pun tak kata wajib. Imam Nawawi tak kata wajib. Ambil wuduk sebelum dipermula mandi junub, Imam Nawawi tak kata wajib. Cuma dia nukil ni Syekh Daud Az-Zahiri. Baik, di dalam kitab-kitab fiqh pelbagai mazhab terdapat beberapa perbezaan pendapat tentang masalah ini. Dia ada buat itulah. Kita tengoklah di sini. Imam An-Nawawi mengemukakan beberapa pecahan khilaf masalah ini di dalam mazhab Syafi'i. Misalnya Imam Suyuti mengemukakan kaedah berkaitan dengan masalah ini. Kata Imam Suyuti, kaedah ke-9. Ini dia nakalkan kata-kata Imam Suyuti dalam kitab tu. Asbah wan Nazair tu. Kaedah yang ke-9. Bila berhimpun dua perkara dari jenis yang sama dan maksud kedua-duanya tidak berbeza, maka biasanya salah satu daripadanya boleh masuk ke dalam satu lagi. Antara masalah ini ialah bila berhimpun hadas dan junub, maka memadai mandi tanpa wuduk. Mengikut pendapat mazhab sebagaimana jika berhimpun junub dan haid, memadai satu mandi sahaja. Dia kira gini, dia kira gini. Ni kaedah dia lah. Jadi kita kata dia kering haid, dia perlu ambil junub dengan haid. Katalah perempuan tu dia sebabnya haid tu junub dah kira sebenarnya. Isu dia boleh ke tidak perempuan tu bila dia kering darah haid sebelum dia mandi dia setubuh. Tu memang ulama kata boleh. Memang ulama kata boleh. Cuma masalah bersih tu halal. Sebab dia tidak dikira jimuk isteri ketika haid. Sebab haid kering dah. Katalah dia jimuk dulu. Memanglah tak molek tu dari segi kebersihan. Tapi buat kita dosa kata tak. Jadi maknanya bila dia kering kita kata darah haid, lepas tu dia jimuk sebelum mandi. Itu maksudnya berkumpul dah hak tadi junub, hak haid, lepas tu junub, hak keluar persetubuh pula ni. Lepas tu lagu mana? Dia kata hak ni semandi ya, dia kata sebab dia kira gini dia kira beza. Junub hak tu sebab dia kira junub haid ni lebih besar. Junub haid lebih besar. Nak banding dengan junub kerana bersetubuh, hak haid tu lebih besar. Dia kira gitu. Baik. Jadi dalam kisah ni perlu ke tidak nak ambil wuduk tu? Dia kata tak perlu. Sebab apa? Sebab hak kecil tu dia masuk. Dia kira gitu. Sebab tadi juga dia kata mula-mula tadi berhimpun hadas dan junub. Jadi perlu ke tidak ambil wuduk? Tak perlu. Sebab hadas tu lebih besar. Hadas tu lebih besar. Tu. Sebabnya dia ada pandangan. Anda tak ingat? Nana ada baca. Ada pendapat. Tapi pendapat ni ulama kata ni orang panggil terpencim nak. Sebab ada pendapat. Anda tak ingat? Dia kata dalam kisah ni ada juga yang kata molek ambil wuduk. Selepas mana ada. Tapi ulama kata hak tu sabkul kala, telacah lidah tu. Ada yang kata begitu. Sebab tu tidak menjadi amalan salaf ni. Baik. Antara perbahasan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ialah mandi fardu iaitu mandi kerana junub atau haid. Mandi junub itu masuk fardu atau nifas atau beranak. Memadai mandi sahaja tanpa wuduk
Sama ada di awalnya atau di akhirnya. Syaratnya ialah di pertengahan mani seorang itu tidak menyentuh kemaluannya atau bulatan duburnya pada bahagian bulatan. Atau keluar sesuatu daripada salah satu dari dua jalan, kubur dan dubur tu. Caranya ialah seorang itu mengangkat hadas besar dengan membasuh dua tempat sulit sebelum mandi dengan penyertaan niatnya. Selepas itu barulah meratakan air ke seluruh tubuh tanpa perkara yang membatalkan wuduk. Sementara itu mandi sunat seperti mandi Jumaat atau 2 hari raya tidak memadai tanpa wuduk jika hendak melakukan amalan yang wajib, suci daripada hadas kecil. Ini kerana wuduk adalah wajib dan mandi itu sunat. Tidak memadai sesuatu yang sunat untuk menampung yang wajib. Ini satu masalah lah. Dia begini, cuba kita tengok ni. Dia sebut sini dia panggil mandi fardu, iaitu mandi junub atau haid. Dia pemakaian ni dia kadang-kadang dia gitu kan, tapi kok mana pengikut ulama bila sebut orang panggil junub ni, janabah ni dia hak besar. Boleh jadi junub kerana haid, junub kerana bersetubuh. Tu asal dia. Baik. Jadi mandi tu orang panggil mandi wajib. Mandi fardu. Baik. Nifas pun begitu juga. Ataupun dia panggil wiladah. Wiladah ni kalau mengikut ulamanya hak masa dia masa melahirkan tu keluar darah. Keluar darah ya. Nampak kena buti sekat tu. Dia kena ingat ni dia sebut sini mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i ni jangan silap pendataan Nabi semula, sebab kalau dalam mazhab lain tidak gini. Ni dalam mazhab Syafi'i. Kita buti setakat tu lah dulu. Jadi untuk minggu depannya kita sambung antara perbahasan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Isu setuh kemaluan ni. Kita buti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Cuma nak maklum malam ni kuliah lepas Isya ni tak ada ni. Minggu depan lah insya-Allah. Lepas Isya ni tak ada. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Okay, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.